Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah kenapa kita perlu simpan emas. Apakah kepentingan emas supaya kita dapat simpan untuk masa akan datang? Penerangan ini adalah daripada mentor Kak Nur sendiri, iaitu Cik Jun. Okey, so hari ni kita nak cerita kenapa emas ni selalu dianggap sebagai ubat untuk kebocoran wang. Selalu disebut elak duit bocor, elak ketirisan, ubat untuk kalis boros dan sebagainya lah orang panggil. Okey. Bagi mereka-mereka yang dah biasa menyimpan emas, maka mereka akan rasa sedikit nikmat ataupun manisnya di mana duit mereka ni banyak yang telah dapat diselamatkan. Macam mana cara yang kita katakan emas tu boleh selamatkan daripada keborosan, ketirisan duit ni. So Cik Jun nak cerita sikit hari ni kenapa dikatakan emas tu dia dapat elak duit kita daripada bocor. Baik, sebelum kita cerita kenapa dia boleh elak duit bocor, Cik Jun nak bagi tahu ada baru-baru ini dikeluarkan di surat khabar di mana laporan mengatakan ramai orang dia tak dapat simpan walaupun 6 bulan kecemasan. 6 bulan gaji untuk kecemasan. Maknanya kalau gaji dia sebulan 1,100, so 6 bulan kecemasan ni maknanya dia kena ada sekurang-kurangnya dalam 7,000 lah. Dalam 7,000. Dalam 7,000, 6,000 ke 7,000 untuk simpanan kecemasan. Kenapa? Dan ramai juga yang mengatakan bila dia simpan walaupun guna ASB, simpanan dalam amanah saham, simpan bank ke, simpan sendiri ke, still mengalami tak boleh nak simpan, korek lagi ada. Dah simpan tapi tak pernahnya banyak. Makin simpan, makin jadi sikit. Tak pernah banyak. Kenapa? Sebab prinsip wang ni sendiri sebenarnya. Bila kita nampak duit yang disimpan, duit tu sendiri ialah di mana satu emosi melibatkan kita rasa duit ialah untuk digunakan untuk berbelanja. Kalau kata kita bagi kat budak-budak sendiri pun, kalau kita pergi belanja sekolah, kalau kita dah sehari kita bagi RM5, kita tak pesan apa-apa pun dekat dia. Simpan ke, kita tak pesan, secara automatiknya RM5 ni boleh habis sekejap je. Tak payah pesan pun dekat anak-anak, ambil RM5, tak payah pesan apa-apa. Tak percaya cuba buat kat anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Tak pun sendiri buat. Cuba bagi kat dia RM5, pergi sekolah, tengok apa jadi. 10 sen pun kesilap bulan dia tak bawa balik. Ini memang jadilah kat anak-anak saya sebab saya anak boleh mengurang. Jadi saya tahu yang mana yang dah bersekolah dan sampai remaja, jadi saya tahu. Jadi tapi saya akan ceritakan sikit kemudian bagaimana saya buat satu kaedah untuk anak-anak ni boleh menyimpan dan menukarkan kepada emas. Baik. Bila dikatakan wang untuk sendiri, kita tengok sebagai satu emosi untuk berbelanja. Jadi kita tak dapat menyimpan. Walaupun dalam SB, bila dapat saja bonus, tabung haji, keluarkan hibah, kita akan rasa, dah ada duit ni. Dia cepat, dia laju. Otak tu kan dia akan cepat berfikir, mungkin bulan ni kita boleh nak beli benda-benda yang kita rasakan macam keperluan tapi lebih kepada keinginan. Jarang sekali kita tengok orang yang simpan SB ni dia tak keluarkan duit dia. Most likely bila umum saja bonus, memang ramai lah. Tengok kat pejabat pos pun ramai, dekat bank pun ramai yang keluarkan. Jadi sebab itulah dia simpan tak cukup tak juga banyak. Simpan tu makin lama makin sikit. Bukan makin lama makin banyak. Jadi bila tak ada ubat, itu yang menyebabkan simpanan untuk 6 bulan kecemasan pun memang tak ada. Jadi hari ini kenapa yang menjadikan emas tu satu simpanan yang elak kalis daripada boros ialah duit bila kita tukarkan kepada emas, walaupun nilainya 1 gram, kita takkan cakap, kita tak akan tengok emas tu, contohlah ni 5 gram. Okay, 5 gram. Contoh 5 gram ni nilai dia RM1,000. RM1,000 lebih. Kalau harga sekarang kita ada RM1,000. Kalau kita letak dalam kita punya duit dompet, hanya boleh bertahan berapa lama saja. Kalau betul-betul otak kita akan bermain-main, RM1,000 ni boleh buat macam-macam, itu boleh buat ini. Jadi dia lebih kepada kita rasa nak belanja. Tapi kalau kita simpan 5 gram sahaja,
dalam wallet, dia boleh bertahan bertahun-tahun lamanya. Sebab ni benda yang memang saya sendiri dah buat. Bila simpan saja, tukar saja RM1,000 kepada 5 gram, dia boleh bertahan bertahun lamanya. Sebab apa? Kita tak nampak emas ni bentuk duit. Yang kita nampak ianya cuma bentuk emas. Di situlah psikologi emas ni dia memainkan peranan penting dengan otak kita, sebab dia akan associate, dia akan kaitkan emas. Bila kita bagi saja dekat orang, kalau perempuan sendiri pun barang kemas kita beli, dia beli kat dia, dia pakai. Kalau emas, saya bagilah dekat tuan-tuan dan perempuan. Ada tak tuan-tuan dan perempuan kata, "Oi, emas ni saya nak pergi belanja"? Tak ada. Sebab dia akan cakap, ni emas kena simpan baik-baik. Kita akan rasa macam, tak selamat ni, kena simpan baik-baik. Nampak? Dia punya emosi kita yang attach dengan emas ni ialah emosi kita rasa nak simpan. Bila emosi nak rasa nak simpan, itu yang kita rasa bila duit dah tukar jadi emas, dia jadi selamat. Rasa selamat sebab apa? Dah confirm dah tak pergi rasa nak belanja dah. Jadi sebab tu bila kadang-kadang ada orang yang SMS, WhatsApp Cik Jun, dia cakap, cepat Cik Jun, saya nak tukar duit ni cepat-cepat kerana takut terbelanja pula. Nak tukar jadi emas. Sebab tu dia katakan emas ni mengelak kebocoran duit, sebab dia dah jadi emas, kepala otak kita akan nampak duit. Dia tak nampak duit, so kita tak buat apa-apa dengan duit tu. Ini salah satu daripada ubat kebocoran wang yang paling unggul sekali bagi Cik Jun. Sebab daripada 11 tahun lalu pun, kalau macam tiap-tiap bulan kita dapat gaji, selagi mana kita tak tukarkan sedikit kepada emas, selagi tu kita akan rasa tukar sikit, kalaupun 200 kita tak tukar, kita akan rasa nak tengok duit tu. Berapa banyak aku dah simpan. Walaupun kita buat penolakan standing instruction dalam akaun bank ke, dalam ASB ke, tetapi sifat manusia tu, satu benda yang kita kena tahu ialah fitrah manusia, dia ingin rasa, ingin tahu, dia sangat tinggi. Katakan kita dah simpan 5 tahun duit dalam akaun bank, kita kata tak payahlah, kita buat deposit kan, tak payah tengok lah. Tetapi bila kita tengok saja jumlah dia, automatik otak akan kata, duit dah banyak ni. Dia akan rasa something yang rasa macam macam-macam boleh buat. Di situlah kita akan rasa dah duit banyak, kepala otak pun banyaklah fikir, mungkin nak invest lagi, nak melabur benda-benda yang mungkin kita tak tahu. So itulah sebabnya emas dia jadi alat untuk elak kebocoran wang tu sendiri. Dia jadi satu penebat untuk kita. Kita tak rasa duit tu nampak. Duit yang tidak nampak. Sebab emas ni ramai di kalangan macam dia dealer public gold, orang-orang yang mendidik tentang emas lalu cakap bukan beli emas. Kalau beli emas, duit kita habis. Kalau kita kata macam satu perbelanjaan pula beli emas ni, itu sebab silap. Bila ramai orang cakap emas ni satu perbelanjaan, kita beli, duit dah tak ada. Kan? Tapi bila kita menukarkan mindset kita ialah duit kita hanya bertukar bentuk kepada satu logam yang lebih baik. Bertukar kepada benda yang lebih baik. Kenapa Cik Jun cerita pasal emas? Cik Jun tak cerita pasal tanah semua tu. Kalau kita tukarnya, sebenarnya kalau kita ada duit banyak, dah ada duit banyak, lebih baiklah kita boleh tukarkan kepada aset yang lebih besar. Tetapi sebelum bermula dengan aset yang lebih besar, kita mula dengan yang kecil-kecil dulu. Kita selesaikan yang first step ni dulu. Selesaikan dulu masalah tak boleh simpan duit. Bila dah selesai masalah, kita boleh simpan duit, tiap-tiap tahun dia dah kumpul. Contohnya lah kan, Dr. Azizul ada cerita dalam dia punya posting, kalau kata kita ni anak muda, nak umur 22 tahun, nak ada rumah, at least kena ada down payment sebanyak apa? 20,000 sekurang-kurangnya. Kalau 5 tahun dia sekarang mungkin saya agak mungkin dalam 30,000 kan. Tapi mana datang duit tu? Melalui simpanan. Bolehkah kita menyimpan? Kalau memang tak boleh simpan duit, tukarlah siap-siap nasihat saya untuk jadi emas. Jadikan emas ni sebagai satu matlamat simpanan untuk kita menukarkan kepada aset-aset yang lebih baik. Itu apa yang saya buat juga. Sebab tu sebelum ni bila saya dah ada emas, saya dah ada perak, bila kita simpan, kita tak tahu nak buat apa. Kita rasa macam sampai bila nak simpan emas ni, asyik simpan saja. Sebenarnya itulah yang bagus. Sebab bila kita kerap menyimpan dan sampai satu masa kita ada peluang yang lebih baik, barulah ditukarkan emas tu kepada aset besar. Macam saya pernah tukarkan emas ni dengan perak yang disimpan untuk mendirikan sebuah homestay.
Dan juga kadang-kadang kalau macam saya teringin sangat, contoh macam dapur saya sendiri pun, saya renovate, saya menggunakan simpanan emas yang memang saya nak buat. Dia macam jadi satu simpanan bermatlamat. Jadi dah ada satu matlamat, kita simpan sikit-sikit. Macam orang, ada setengah orang dia nak simpan sampai 1 kilo. Sebab apa? Sebab dia nak anak dia bila belajar nanti tidak perlu meminjam PTPTN dan boleh bayar dengan cash. Jadi emas ni bukan sekadar kita kata hanyalah satu alat pelaburan, tapi sebenarnya hakikat sebenarnya ialah satu simpanan yang paling utuh. Okey, Cik Jom bersetuju. Kalau ada orang yang cakap kata macam mana Cik Jom kalau macam orang yang simpan macam pakai duit RM10 lah, RM5, simpanan si hijau, simpanan si oren, simpanan si merah, setuju? Ada yang buat tiap-tiap hari, hari ni RM1, masuk 2 hari bulan RM2, 3 hari bulan RM3, sampailah pengakhiran bulan mungkin RM30 Betul, cara itu memang cantik untuk menyimpan. Tetapi bagaimana pula handling kita? Bagaimana kita menguruskan simpanan itu selepasnya? Adakah kita boleh bertahan dengan habis je? Okey, dia dapat katakan 1 tahun, dia dapatlah simpan RM3,000. Bagaimana dia handling RM3,000 tu? Adakah RM3,000 ni nak kekal duduk dalam SB atau dalam bank dan setiap hari kita mengharapkan RM3,000 tahun minggu ni tahun ini nanti dapat bonus bertambah lagi. Adakah itu yang kita dapat bertahan? Adakah dia dapat bertahan? Kalau kita ni jenis orang yang tak dapat bertahan, lebih baiklah tukar kepada bentuk yang supaya kita tak nampak dalam bentuk duit, iaitu dalam bentuk emas. Walaupun kaum wanita sendiri pun kenapa saya kata kaum wanita pun kalau dia beli barang kemas, sebenarnya duit dia tetap jadi emas. Duit dia tetap jadi barang berharga. Daripada dia beli handbag, macam saya dulu, saya pun ada masalah. Dapat gaji je, tengok handbag lawa je, kadang-kadang RM1,000 pun 11 beli juga. Okay? Tapi bila kita dah tahu kata kalau kita tukar jadi barang kemas pun dia boleh berguna untuk kita satu masa. Bila kita betul-betul nak rolling duit sikit, boleh gunakan untuk gadaian. So, ianya masih lagi dalam keadaan di mana kita berbelanja kepada satu harta yang lebih baik dan in form of yang tak nampak duit. Kalau orang dulu-dulu barang kemas untuk wanita ni, bila dia beli, selalu mak saya cakap, kita kata apa, kalau kita beli barang kemas, nampak barang, dia cakap. Nampak barang ni maknanya nampak benda yang berharta, benda yang naik nilai. Kita boleh pakai dan kita tahu kata harga emas ni lama-lama dalam jangka panjang dia naik. So bila kita dah tukar, dia dah jadi bentuk yang automatik otak kita kata ini emas ni simpan. Kalau barang kemas, perempuan dia kata apa? Boleh pakai, boleh melarang, boleh bergaya. Kalau tak nak pakai pun boleh simpan, bagi ke anak cucu pun boleh. Nampak? So dia sangat-sangatlah satu alat yang di mana saya rasa tidak ada lagi alat yang lebih baik untuk kita tutup keinginan untuk berbelanja dengan duit yang kita dah niatkan untuk simpanan. Okay, so dah nampak sikit kenapa emas ni dia adalah satu ubat untuk elak duit bocor. Jadi bagaimana nak mula? Mulalah paling rendah pun 0.5 gram pun boleh, RM100 pun boleh ataupun 1 gram pun boleh. Dan juga terus konsisten. Jangan hari ni simpan, bulan ni simpan 0.5 gram, bulan depan tak simpan, bulan seterusnya tak simpan. Kalau boleh buat dia konsisten. Kalau segram boleh mampu 100 lah bulan ni. 100. Bila boleh tukar pada 100, dia dah tukar kepada 0.5 gram. Kita dah tak nampak lagi bentuk 100. So bila dah tukar 0.5 gram, kita cuma nampak gram. Sampailah hujung tahun pun kita nampak gram emas. Jaranglah bila orang yang simpan gram emas ni, dia suka-suka hati nak pergi convert jadi duit. Dia nak kira, berapakah keuntungan yang dia dah dapat. Jarang lah. Tetapi dia hanya mengejar gram. Gram emas demi gram emas. Dia tengok, dah ada 10 gram dah, dah ada 20 gram dah. So automatically 20 gram yang disimpan dalam setahun, dia akan lebih banyak dapat disimpan berbanding kita simpan dalam bentuk RM. Ini rata-rata pun yang kalau kata kita suruh simpan sebulan 200 memang tak boleh dalam bentuk RM. Tapi kalau kita suruh simpan dalam bentuk emas, hujung tahun dia boleh ada banyak gram. Automatik bila banyak gram, maknanya dia adalah simpanan. Okay, so Cik Jom harap dapat sesuatu hari ini berkenaan dengan emas sebagai elak
kebocoran wang, ubat untuk kebocoran wang, dan bermulalah. Bila nak mula? Mula segera. Sebab apa? RM100 bukanlah banyak. Kalau kata gaji bulan ni kita boleh buat untuk RM100, buat untuk RM100. Jangan bertangguh. Kalau kita ada sikap bertangguh, kita tak mula-mula, bulan depan kita kata bulan depan lagi, bulan depan pun bulan depan lagi. Umur makin meningkat, anak makin besar. So, mula segera. Ya? Okey. Okey, itu sahaja video kita pada kali ini. Bagi rakan-rakan yang mempunyai sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp Kak Nur melalui link di bawah, dan insya-Allah Kak Nur akan jawab persoalan rakan-rakan berkaitan dengan emas. Alright. So, itu sahaja video Kak Nur pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.